Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam CCTV yang mana kita bawakan tokoh-tokoh dan juga ikon yang memberi inspirasi kepada masyarakat Malaysia di luar sana. Dan hari ini kita ada seorang perunding keuangan yang mempunyai ramai pengikut di laman sosial media yang sudah semestinya kita boleh memberi gelaran sebagai guru juga sebab ramai juga yang menuntut ataupun mengambil ilmu daripada beliau. Mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang keuangan dan juga beliau merupakan penerima anugerah sebagai Expert Finance Speaker 2019. Kita akan tanyakan kepada beliau berkenaan dengan hal ini dan juga merupakan tokoh terpilih Arkib Negara Malaysia sebagai perunding dan trainer dalam bidang pengurusan dan kepimpinan organisasi penulis profilik. Dan kita akan bersama dengan Tuan Syamsuddin Kadir. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami hari ini. Saya suka. Baik, Tuan, berkenaan dengan apa yang saya dah bacakan sebentar tadi, sedikit latar belakang berkenaan dengan Tuan. Mungkin ada juga yang belum mengenali dan ada yang dah pun tahu berkenaan dengan latar belakang Tuan, bagaimana mungkin sedikit secara pengenalan. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita nak kenal supaya kita lebih mencintai ikon yang kita bawakan pada hari ini. Berkenaan dengan Tuan, sedikit latar belakang Tuan. Okey, baik. Saya lahir mungkin membesar dengan cita-cita nak jadi seorang accountant. Cuma bila start bekerja tu, bos saya memilih saya untuk jadi salah satu top management lah. Okey. Jadi dia pelbagaikan saya daripada duduk bahagian kewangan, lepas tu pergi ke admin, kejuruteraan, sampai jadi kru kapal terbang. Dan selepas tu bos saya hantar pergi marketing sikit di Singapura, balik jaga logistik, lepas tu saya berhenti kerja. Dan masa saya masuk banyak, kan kena tukar-tukar department dengan bos Mak Saleh, bos corporate trainer pun ada. Saya lihat isu orang, isu kewangan tuan. Okey. Maksudnya duduk department kejuruteraan pun masalah kewangan. Yang gaji sikit bermasalah, yang gaji berpuluh ribu bermasalah. Saya kata, why? Kenapa benda tu berlaku? Katanya saya, cita-cita saya nak jadi seorang ahli politik. Okey. Tuan berasal dari mana Tuan? Saya berasal daripada sebuah negeri yang sinonim dengan nama Tanah Serendah Sekebun Bunga. Tanah Serendah Sekebun Bunga. Itulah negeri yang tempat saya berasal. Saya bagi clue sikit. Sebuah negeri yang pernah diperintah oleh raja dia wanita. Raja dia wanita. Itu sebab dia kebun dia. Tanah Serendah. Sebab itu dia kebun bunga. Itulah Kelantan Darul Naim. Dan saya berasal dilahirkan di Kota Baru, dibesarkan di Pasir Mas, Kelantan. Sebab itu yang bunga banyak tu. Tanah Serendah Sekebun Bunga. Tanah Serendah Sekebun Bunga. Itu nama rasmi Kelantan sebelum nama sekarang. Okey, baik. Sebenarnya Tuan SK juga banyak, tak apa saya panggil Tuan SK. Tak apa, boleh. Boleh sebab ramai juga yang orang kata menjadikan Tuan SK sebagai perunding untuk mereka merujuk berkenaan dengan kewangan, bukan setakat individu ataupun syarikat-syarikat korporat saja. Malah stesen TV pun mengambil ataupun menjemput Tuan SK sendiri sebagai panel ataupun tetamu untuk berbicara berkenaan dengan kewangan juga. Banyak memang. Alhamdulillah, saya sejak tahun 2000 lebih lah. Sebab saya rasa dalam industri ni saya dah 24 tahun lah. Daripada sejak tahun 2000. Pelbagai TV swasta dan kerajaan lah. Yang tu ada tempat yang bersiri ada tempat setiap Jumaat selama 4 tahun. Jadi memang kadang hari ni channel TV ni kan ada minggu yang 3 siaran yang bersiri saya ada dulu pada satu masa. 5 minggu lepas pun saya rasa saya ada 2-3 TV yang radio termasuk di sini. Sebab bagi saya itulah cara satu selain cita-cita nak jadi ahli politik untuk menyumbang. Lagi boleh menyumbang, saya menyumbang lah. Saya suka kata-kata daripada Laskar Pelangi, hiduplah dengan memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Itu dia. Dengan kata-kata itu kita nak berhenti berehat seketika. Tuan SK, kita selepas ni kita nak bertanyakan berkenaan dengan tadi kita berbicara berkenaan dengan syarikat, individu dan juga stesen TV. Lepas ni kita nak tanya pula keterlibatan dengan social media. Jangan mana-mana, kembali dalam CCTV. Kembali dalam CCTV, kita masih lagi bersama dengan Tuan Syamsuddin Kadir, seorang perunding keuangan, untuk kita mengenali lebih dekat dengan beliau supaya kita mengambil inspirasi dari beliau, kisah-kisah yang beliau kongsikan supaya kita dapat sama-sama membina ummah yang berjaya insya-Allah.
Dan Tuan SK, Ya, tadi Tuan. kita dah kongsikan berkenaan dengan sedikit latar belakang bagaimana Tuan boleh menceburkan diri dalam bidang keuangan ni kan. Mungkin orang kata apa, sebagai kita punya kesinambungan daripada cerita tadi, ada tak di kalangan netizen sekarang ni media sosial memang aktif kan dengan Betul. netizennya, dengan soalan-soalan, mungkin ada cemohan ke, mungkin ada orang kata komentar yang negatif, yang positif. Tapi pernah tak ada di sosial media netizen yang bagi soalan keuangan yang mencabar untuk Tuan menjawab? Okey, dia kalau tengok yang paling banyak mencabar bila saya bersiaran di televisyen lah. Lepas Okey. bersiaran, dia kontak, dia WhatsApp, kadang dalam Facebook lah. Cuma Facebook saya tak kena teruk sangat. Sebab orang tengok saya bersopan. Okey. Bersopan sebab saya punya entry, setiap entry saya Bismillah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap entry saya, baik di Facebook ke apa-apa. Memang ada, even TikTok mesti ada Bismillah. Daripada dulu sampai sekarang, saya rasa cuma apabila keluar televisyen dia kata, apa nak suruh ajar orang jimat-jimat. Saya tak sebut perkataan jimat tu. Ikut suka orang lah nak belanja macam mana. Ikut suka aku lah. Dan di antara yang menariknya, lepas beberapa tahun lah, ada yang 10 tahun, ada 5 tahun, yang kutuk-kutuk saya tu nak jual beg branded punya beg yang dia beli 5,000 nak jual 500 kat saya. Lepas tu adalah yang datang minta maaf. Dia kata dia dah kena kat dia. Dah kena. Tak, saya bukan orang yang nak kaya. Even hari ni pun ada. Hari ni, semalam saya tulis tentang breakfast untuk keluarga saya dalam media sosial lah. Lepas tu, yalah, ada orang tulis, kita tengok, yes. Sebab saya tulis untuk kepada golongan yang tak mampu. Ya? Dan bukan sepatutnya tak mampu, nak tunjuk contoh berapa kos kalau breakfast kat rumah. Yang kita buat sendiri dengan ada tuna, ada ni. Saya letak. Tapi ada yang orang tulis, lah buat apa nak kira benda tu, right, dan sebagainya. Jadi memang banyak orang tegur sebab saya banyak melawan arus. Kahwin kalau baca buku saya, memang saya tak bagi buat palam. Sebab saya kata bukan raja 4 jam. Raja 4 jam. Tahta tu runtuh tak sampai 4 jam. Sebab naik sekejap je, lepas tu hutang berpuluh ribu, beratus ribu. Betul. Ada setengah dah buat kahwin grand, cerai pun grand. Memang orang marah sebab saya melawan arus. Even ada ustaz di sebuah Ustaz Zakat pun kata, berani tuan melawan arus. Saya kata tak, benda yang saya rasa tak betul saya akan ni. Jadi benda yang saya sebut ni sebab orang tak suka, sebab biarlah orang dengan ambil kereta, macam saya kata beli kereta ambil 5 tahun. Biarlah orang nak ambil 9 tahun, dia kata. Tak, saya bagi orang kata advice, bukan saya kata awak kena buat. Betul. Saya bagi siapa nak ikut siapa tak nak ikut. Cuma saya rasa happy walaupun orang bagi tu, sebab saya tahu at the end of the day InsyaAllah saya akan menang. Maknanya sebab tujuan saya memang nak tolong orang. Manalah kali dia mengaku silap. Memang banyak macam tu. Even kawan baik saya, kawan sekolah, kutuk. Dia bagi tahu, dia kutuk tiap-tiap hari. Setiap kali saya keluar TV, dia kutuk kat bini dia. Kata, tak betul tu. Ada ya? Bila yes, lepas 20-30 tahun tuan. Dia mengaku? Mengaku. Dia datang dekat depan isteri, kata, dulu saya kutuk awak setiap kali awak keluar TV. Cuma tak tulis lah dalam Facebook. Sebab yang mengarut. Tapi bila dah hormon dah naik, dah tengok dengan ni, baru nampak kesan dia. Sebab saya sebut bukan tu apa, sebab banyak yang jumpa saya menangis tuan. Mengalir air mata, kena bercerai apa semua kan. Kadang tak kisah. Itu yang di antaranya lah. Bermakna tuan pun dah orang kata apa, dah membuktikan sendiri dengan cara hidup sendiri, bagaimana tuan mempraktikkan apa yang tuan ajar kan. Betul. Satu lagi macam orang duk kata, rumah sekarang ni mampu tengok, tak mampu beli. Saya bila orang sebut tu, saya rasa tercabar. Saya ambil orang OKU kat Malaysia ni. 2 orang tuan. OKU pelihatan yang pertama tu B1, tak nampak langsung. Dalam masa 2 tahun dia beli sebuah apartmen di KL punya address. Dalam masa 3 tahun dia beli satu lagi kondo 500,000 juta. Tahun ni patut dia beli satu lagi. Saya pula takut tengok dia je. Tu OKU pelihatan betul-betul. Nak tunjuk orang yang tak mampu tengok mampu beli. Takkan kita mampu tengok tak mampu beli. Mesti ada benda. Saya tak buat kat saya buat kau orang biar nampak. Dan 2 orang tuan. Seorang lagi OKU B3. B3 nak baca buku rapatnya ni je. Yang tu pun boleh. Dia boleh beli rumah, dia ada boleh habis hutang rumah 40 tahun. Umur 40 dah habis hutang. Itu bukti Jadi bila benda tu saya berani, tapi saya tak jawab. Biasa dalam media sosial sebab saya pilih tak jawab. Mana orang komen apa, sebab kita tahu. InsyaAllah. Baik tuan, kalau kita lihat orang kata apa, sekarang punya ekonomi ataupun untuk kelangsungan hidup kan, dia punya taraf perbelanjaan tu berbeza-beza, dan sekarang ni harga pun kita lihat memanglah ada yang makin meningkat, tapi mungkin cara kita melihat tu lain. Mungkin boleh juga tuan kongsikan antara lain untuk mereka sebagai persediaan mengenal erti menyimpan, dan juga kepada mereka yang bakal bersara, orang kata yang mana bekerja makan gaji ni.
Macam mana tuan? Okey, baik. Sebab saya rezeki saya pernah jadi kru di Senai Airport. Jadi klien saya banyak orang Singapura. Singaporean lah, kena pergi Singapura. Hampir setiap hari kena pergi sana. Jadi apabila klien kita datang ke Johor, ke Senai Airport jumpa, saya selalu tanya, how is living in Singapore? Very stressful. Tak ada seorang pun sebut tak. Jadi saya nampak bila living di bandar yang maju, membangun ni stressful. Sebab everything pay and pay, semua kena bayar. Betul. Dah tak ada benda ya, parking kereta kena bayar, semua kena bayar. Jadi dan saya nampak Singapura ataupun Jerman yang 75% rakyat dia menyewa sampai mati, benda tu negara maju akan berlaku kat kita. Jadi maju ni dia tak akan datang dengan percuma. Dia ada kos yang besar. Bagi orang yang buat tak tahu, memang mengana. Maknanya 75% rakyat Jerman boleh menyewa sampai mati, dia akan berlaku kat Malaysia juga. Dia maju tak semestinya senang ya tuan? Ya, tak ada. Dia boleh tapi nak agresif lah. Macam kat Singapura. Saya ingat masa saya duduk kat airport Singapura kat Agro, nak tunggu kapal terbang saya terbang. Saya rasa every 4 minit, 3 minit satu kapal terbang kargo terbang daripada Changi Airport. Tapi masa saya landing kat KLIA, saya rasa setengah jam tak satu pun kapal terbang kargo terbang. Okey. Kargo sana 3-4 minit satu. Wah, saya kata memang yalah, kerja memang agresif. Jadi kalau nak sebut menyimpan, sebab sekarang ni Malaysia kita akan rakyat yang relax ya akan jadi bom jangka. Bom jangka maknanya kita akan merempak di negara kita sendiri. Oh, okey. Jadi menyimpan okey. Kita nak menyimpan sekarang kita tak boleh simpan dalam bentuk ringgit dan US dollar pun tak boleh. Maksudnya bukan dalam mata wang kertas lah. Zaman ni menyimpan salah satu mesti dalam mata wang emas. Emas kena sebab kita boleh tengok tahun 1960. Kalau kita buat emas kita boleh beli. Boleh beli rumah cepat, boleh sempat lagi lah. Kalau dengan mata wang tak boleh. Tapi menyimpan tempat dalam macam tu instrumen macam KSB apa perlulah kena dia don't put all egg in one basket. Sebab apa emas kan ni saya suruh. Sebab kalau simpan dalam cash, dulu saya suruh cash. Dalam banyak tempat lah hartanah sebagainya. Tapi nak beli hartanah tak mampu. Tu terpaksa pusing pergi ke emas dulu. Sebab kalau dalam cash, tunai kita ni, sebab duit kita dah masuk pasar raya kita dah layan handphone dah. Ya, betul. Dulu pukul 8.30 malam, kalau rasa ada barang dah tak tutup. ada, tak beli, tak nak pergi sampai dah tutup kan. Tak payah pergi esok. Mana kita dah duit kita tahan dah satu malam. Sekarang ni, duit kita tunai dah masuk dalam handphone. Handphone kita pasar raya 24 jam. Betul. Tersedar pukul 1 pagi, buka handphone. Tengok sikit masuk dalam whatever online, beli sebab tak rasa. Jadi sekarang ni kita kena tukar format untuk menyimpan dalam bentuk emas. Tapi cuma emas tu jadikan alat, jangan matlamat untuk tukar jadi hartanah. Okey. Itulah salah satu yang rakyat kena buat. Kalau tidak kita akan dibebani sebab harga rumah sehari naik 100% di Malaysia. Baik. Sebulan 3,000, setahun 36,500 kita tak sempat nak kejar. Wallahualam. Baik. Itu antaranya yang dikongsikan kisah-kisah ataupun cara ini adalah tips untuk anda semua di luar sana tu. Tapi selepas ni ada lagi juga yang kita nak kongsikan berkenaan dengan keuangan ni tuan. Tapi selepas inilah dalam CCTV. Kembali lagi. Masih lagi dalam CCTV, kembali lagi kita. Masih lagi bersama dengan Tuan SK ataupun Syamsuddin Kadir, perunding keuangan kita pada hari ini yang kita bawakan, memberikan kisah inspirasi kepada semua insyaAllah. Tuan, sebentar tadi sebelum berhenti berehat, kita ada kongsikan berkenaan dengan menyimpan orang yang mana Tuan kongsikan rakyat Malaysia ni. Saya setuju sebenarnya, rakyat Malaysia ni memang tak ertilah nak menyimpan sebenarnya kan. Cuma Maksud kalau saya. kalau ada tu di tangan tu memang akan habis. Betul. Tapi kita nak masuk sedikit berkenaan tadi Tuan ada kongsikan bagaimana kita menyimpan dalam bentuk lain, bukan sebagai dalam wang kertas ataupun lebih kepada emas kan. Emas, sekarang ni Tuan melihat pada keadaan semasa berkenaan dengan KWSP yang mana rakyat Malaysia rata-rata kebanyakan mereka mengharapkan simpanan KWSP yang mana itu memang penolakan kekal kan daripada gaji. Bagaimana Tuan melihat situasi sekarang? Okey, kalau kita tengok duit sendiri pun kajian daripada Bank Negara satu masa dahulu 3 daripada 4 orang rakyat Malaysia tak ada RM1,000 pun. Saya rasa kalau tak dibuat duit KWSP tak ada seorang, mungkin bukan tak ada seorang, majoriti tak ada duit, termasuk saya kot dalam akaun dana persaraan. Jadi bila wajib baru ada. So bagi saya kat luar sana tak kira lah kita glamour buat bisnes sekarang muda bagus.
KRSP kena ada. Masukkan juga sikit sebab kita muda kita tak rasa. Alah, samalah saya pun dah lalu dah. Saya dah tahun depan insya-Allah kalau panjang umur 50 lah, 5 siri. 20 kita tak nampak sebab kajian menunjuk kita tak akan nampak masa depan. Kadang-kadang kecil sekolah rendah dia akan nampak 30 hari je. Jangan cerita dia simpanlah duit raya ni untuk orang tu. Dia tak nampak, dia nampak 30 hari akan datangnya. Kalau simpan dia nanti 30 hari nak beli kereta remote, baru dia faham. Kita yang 30 40 kadang tak nampak, 50 kadang tak menyimpan lagi. Kalau ada pencen tak apa, kalau tak ada memang kena ada. Kena ada. Itu sebab saya suka masa sudut Johor. Salah seorang Perdana Menteri Singapura, memang saya kagum tu, jadi tu nak masuk ahli politik lagi tu. Dia kata apa hari kemerdekaan dia, tak ada ucapan macam kita ni. Ucapan dia bagi, tapi saya tengok jumlah bagi rakyat Singapura yang tidak ada dalam akaun dia panggil CPF ke, contoh KRSP, 250,000 anda akan merempak di negara anda sendiri. Perdana Menteri punya speech. Yes, memang kena firm baru kita buat. Ya, jadi bagi saya memang KRSP itu memang kena ada. Tak ada banyak pun biar ada setiap bulan. Jadi baik lelaki, baik perempuan, kita secara individu kena ada dana persaraan, sama ada pencen kerajaan kalau masih ada. Kalau kita tak ada, jangan harap tak apa suami aku ada dana, ada pencen, nanti dia mati dapat aku. Tak sempat mati dia perceraikan kita dulu, 1 sen pun tak dapat. Jadi memang macam mana kita kena ada. Itu bagi saya itu wajib. Itu untuk individu Ya, sebab kadar dividen pun bagus juga. Lebih kurang 15 tahun duit tu akan jadi double insya-Allah. Ya, berbanding tempat lain ada 24 tahun dan sebagainya. Dan sekarang ni tuan, ada pula sekarang ni kita dah cakna yang mana kita dah ada yang boleh buka akaun 3 sekarang ni kan, untuk membuat pilihan ataupun option untuk orang kata akaun fleksibel. Boleh dikeluarkan pada bila-bila masa dan ditetapkan dalam satu jumlah untuk sekali tetap. Bagaimana pula dengan keadaan ini? Adakah mereka yang di luar sana tu, yang mana yang orang kata tak menyimpan lah, senang, yang tak menyimpan tu ambil daripada situ guna untuk kegunaan harian ataupun gunakan duit tu untuk menyimpan sebenarnya? Ya, soalan yang bagus. Bagi yang tak boleh menyimpan, yang boleh menyimpan abaikanlah. Yang mana tak boleh, kita dah tengok masa PKP mungkin duit habis kena buang kerja dan sebagainya. Bagi saya akaun 3 tu apply. Dapat ke dapat, saya pun apply, tak tahu dapat ke tak, saya tengok result dia. Okey, mohon. Okey, dan duit tu kalau boleh, kalau kita tak ada subscribe, ambil boleh buat keluar, kita tukar tempat simpanan contoh emas. Tapi kalau kita time terdesak, gunalah. Guna. Jangan biarkan akaun 3 tu, bagi saya biar ada. Sebab macam saya kata tadi, kita mostly tak ada simpanan. Nanti kalau jadi lagi PKP, COVID atau nama apa lagi, kita dah tak ada. Jadi mudah-mudahan dengan ada duit sikit kat situ, kalau kita nak buang kerja pun kita ada. Sebab kita dah tengok dah masa berlaku PKP, siapa yang tolong kita? Kat atas je bergantung. Betul lah. Ya, saya masa PKP lagi ditambah dengan satu wife saya kena cancel otak, paralyzed lebih kurang 1.5 tahun. Ya. Kalau kita tak ada tak mana belanja ni, jangan membazir je. Saya tak galakkan berjimat, tak payah jimat hidup ni. Sebab dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang yang membazir ni adalah saudara kepada syaitan. Dan sesungguhnya syaitan ni adalah makhluk Allah yang sangat membazir, sangat kufur terhadap Tuhannya. Maknanya kalau nak potong ayam, simple je. Saya kata jangan jimat, hidup kita jangan jimat, jangan bazir. Nak potong ayam lah, nak goreng ayam ni. Tanya dulu isteri anak, siapa nak makan hari ni ayam goreng? Siapa? Rumah saya ada 9 tu, kadang-kadang goreng 6 je tau. Kadang-kadang 3 je tuan. Karipak pun sama. Karipak kita beli 10. Bentang-bentang kat rumah ada 9, goreng 9. Itu bagi saya membazir. Tanya dia siapa. Okey, Umi nak masak karipak kentang. Siapa nak? Nanti korang nak goreng 3 je lah. Goreng 3 je. Tapi jangan pula saya datang rumah tuan-tuan tanya nak makan berapa. Itu jangan. Untuk tetamu meraihkan tamu dia tanya. Meraihkan dah, kita tak boleh. Membazir tu jangan. Jangan berjimat dalam hidup kita. Jangan membazir. Sebab itu saudara pada syaitan. Wallahualam. Masya-Allah. Baik tuan, sebenarnya banyak sebenarnya kita nak kongsikan ataupun kita nak ambil lagi, nak korek lagi ilmu, kisah, inspirasi daripada Tuan SK, tapi memandangkan masa mencuburi kita tuan. So kena undi saya lah jadi menteri ke apa, baru biasa ada insya-Allah. Kena undi. Baik tuan, sebagai penutup kita mungkin ada sedikit kesimpulan berkenaan dengan keprihatinan kepada masyarakat kita di luar sana tu, antara menyimpan, perbelanjaan dan juga kos sara hidup untuk keadaan semasa. Di luar mati mak, dia telah mati babak. Apa-apa sebab tak ada orang yang boleh tolong kita, hanya Allah SWT. Jadi apabila kita tengok inflasi berjalan, kita mesti berlari. Kalau inflasi itu mengangkat, bolehlah kita berjalan. Kalau inflasi itu nak berjalan, kita mesti berlari. Mana pelaburan kita mesti lebih tinggi daripada kadar inflasi yang diumumkan oleh kerajaan dan kadar inflasi peribadi. Ini berbeza. Inflasi peribadi dia bergantung dua ya. Nak tunjuk contoh.
handphone jenis apa kita pakai. Okey. Ada orang 8,000, itu inflasi dia 16% setahun. Yes, satu lagi kopi apa. Kalau kopi kedai mamak, setakat kedai mamak tu, itu inflasi sekitar 3-4%. Okay. Kalau latte, cappuccino, itu 10 ke atas. So, kita jadi tak cukup duit sebab lifestyle kita yang inflasi 10%, tapi yang kita pergi menyimpan tempat 2-3%. Itulah jadi bagi saya pada rakyat, sebelum kita berkemungkinan akan merempak di negara sendiri kalau kita tak, seperti mana kalau Singapura Perdana Menteri pun boleh sebut tak ada duit 250,000 Sing dollar that time lah, tapi saya tengok exactly akan merempak di negara. Jadi kita pun sama. Masya Allah, itulah dia. Tapi apa yang penting, segala apa yang maklumat disampaikan, yang penting kita kena ada ilmu. Kita kena cari ilmu bagaimana untuk kita mengurus keuangan kita. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Syamsuddin Kadir bersama dengan kami dalam CCTV kali ini. InsyaAllah ada lain kesempatan kita jumpa lagi. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Amin. Semoga diberkati dan dimudahkan perjalanan. InsyaAllah kepada anda juga, terima kasih bersama dengan kami. Banyak lagi kisah-kisah ataupun tokoh-tokoh yang kita bawakan, ikon-ikon yang memberikan inspirasi kepada masyarakat semua untuk kita satukan ummah dengan ilmu, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi dan kita berjumpa dalam kesempatan kisah orang kata apa, di sinilah yang kita bawakan banyak kisah inspirasi. Di mana? Di CCTV, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.